Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati lagi dikasihi pensyarah kami Dr. Ahmad Zamri Mansur, pensyarah bagi subjek kajian tindakan dalam pendidikan. Hari ini kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk bagi tugasan 2 kertas usulan kajian tindakan di bawah tajuk memantapkan penguasaan nombor dalam bahasa Arab melalui word wall dalam kalangan murid tingkatan 1 di Sekolah Menengah Agama Irsyadiah Bagan Datuk Perak. Antara ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri Nurul Syafiqah binti Rosli P1237 3732, yang kedua Nur Syafiqah binti Muhammad P123774, yang ketiga Najiah binti Rizwan P123800, yang keempat Ain Syazwani binti Abdul Karim P123855 dan yang kelima Nurul Iman binti Rizwan. Okey, seterusnya. Okey, antara isi kandungan dalam kerja ini iaitu yang pertama, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Yang kedua, fokus kajian. Yang ketiga, objektif kajian. Yang keempat, sasaran dan subjek kajian. Yang kelima, cadangan, tinjauan awal dan penilaian. Yang keenam, program intervensi yang dicadangkan. Yang ketujuh, jadual pelaksanaan kajian. Dan yang kelapan, anggaran perbelanjaan. Seterusnya. Okey, bagi yang pertama, kita akan bincangkan mengenai refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Okey, untuk bahagian ini, pelajar-pelajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Agama Irsyadiah menghadapi kesukaran dalam menguasai subjek bahasa Arab, terutamanya di bawah tajuk nombor. Melalui pemerhatian dan ujian pengesanan yang kami buat, kami dapati bahawa tahap penguasaan pelajar dalam tajuk nombor berada pada tahap yang lemah. Antara punca yang mempengaruhi kelemahan mereka dalam menguasai tajuk ini adalah kerana kekeliruan yang ketara dalam mengenal perkataan. Selain itu, permasalahan ini juga berpunca kerana kaedah pengajaran guru yang masih kekal dengan kaedah lama ataupun kaedah tradisional. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Saya akan meneruskan dengan fokus kajian. Okey, berdasarkan refleksi yang telah dibuat pada pembelajaran yang lalu, kami dapati bahawa punca murid lemah dalam penguasaan nombor bahasa Arab ini adalah yang pertama, kerana mereka ini keliru dalam mengenal kedudukan nombor seperti tempat sah, puluh, ratus dan ribu dalam bahasa Arab. Okey, ini berlaku ketika kami menjalankan latihan. Mereka ni sering tertukar cara menyusun nombor dalam bentuk ayat yang lengkap kerana perbezaan nombor dalam tulisan Rumi. Maksudnya disebabkan perbezaan tulisan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab, ini yang menyebabkan mereka selalu tertukar nombor dan tidak dapat menguasai tajuk ini dengan baiklah, walaupun pada hakikatnya mereka telah mempelajari tajuk nombor ini sejak daripada bangku sekolah rendah. Seterusnya, yang ketiga, cara pembelajaran konvensional yang kurang menarik oleh guru sehingga menyebabkan murid kurang berminat untuk belajar. Maksudnya dekat sini, murid ni perlu diberi satu kaedah intervensi yang lebih menarik untuk mereka ni tertarik untuk belajar dan dapat menguasai kelemahan mereka. Jadi, oleh itu kami mencadangkan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan permainan, iaitu kami telah menggunakan workwall bagi mengatasi masalah yang berlaku. Jadi, kenapa kami pilih workwall adalah disebabkan workwall ni satu aplikasi yang boleh diakses oleh guru dan juga murid, dan juga ia juga mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang dapat memberi pengajaran yang lebih menariklah pada sesi ini. Okey, seterusnya.
Baiklah, seterusnya adalah objektif kajian. Saya Nurul Iman binti Rizwan, P1240035. Saya akan membentangkan berkaitan dengan objektif kajian. Baiklah, yang pertama adalah untuk mengenal pasti masalah penguasaan nombor dalam bahasa Arab murid tingkatan 1. Seterusnya yang kedua, untuk mengenal pasti kesan word wall terhadap penguasaan nombor dalam bahasa Arab murid tingkatan 1. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengetahui penerimaan murid tingkatan 1 terhadap intervensi yang dilaksanakan. Seterusnya, Baiklah, saya Nur Syafiqah binti Muhammad, B12374. Okey, sasaran atau subjek kajian bagi pelajar tindakan ini adalah murid tingkatan 1 SMK Irsyadiah Bangkalan Perak. Ia terdiri pada 7 orang murid, 12 orang murid lelaki dan 18 orang murid perempuan. Next. Baik, cadangan tinjauan awal dan penilaian. Bagi kajian tindakan ini, bagi cadangannya pertama, kita lakukan pemerhatian melalui borang pemerhatian yang disediakan. Dalam borang ni, kita akan guru akan menggunakan borang ini untuk memerhati tingkah laku pelajar dalam kelas dan melihat bagaimana tingkah laku itu menjadi penyebab kepada kekeliruan mereka dalam tajuk nombor. Contohnya dalam bahasa Melayu 61 tulisan dan penulisan dan juga nombor itu sama, 60 dan 1. Baca bahasa Arab ini berlainan. Jadi kita nak tengok pemerhati bagaimana mereka bertingkah laku dalam kelas seperti tidak fokus, tidur, bermain. Kita akan lihatlah. Yang kedua, ujian pelaksanaan awal iaitu pra-ujian. Ujian pelaksanaan awal ini dilakukan melalui ujian pra bagi menilai tahap masalah yang berlaku sebelum langkah intervensi dijalankan. Dalam pemerhatian kita akan buat pra-ujian dan kita akan lihat apa yang perlu kita perbaiki sebelum program intervensi dijalankan. Dan seterusnya yang terakhir itu penilaian pasca program intervensi dan intervensi. Ujian penilaian pasca program intervensi dan sebagai menilai kekualitas wall dalam membantu murid memahami kedudukan nombor dengan baik dan menilai keperluan pengguna sebelum seterusnya. Seterusnya saya tunjukkan contoh borang pemerhatian yang digunakan dalam kajian tindakan ini. Kita boleh lihatlah seperti kita terpaksa berbual, mengganggu, menjawab soalan yang diajukan ke soalan, tidur, menenung. Kita lakukan mereka yang kita akan perhatikan. Next. Adalah borang penilaian, borang ujian, program dan program. Ini kita akan menilailah pelajar. Okay, baiklah, saya akan teruskan dengan yang keenam, tajuk yang iaitu program intervensi yang dicadangkan. Pertama sekali, saya Aisyah Zwani binti Abdul Karim, P123-855. Seterusnya, okey. Pada bahagian ini, saya akan terangkan sedikit demi sedikit tujuan, kemudian game based learning, kemudian model kajian tindakan dan pada akhir sekali cara pelaksanaan program intervensi. Okay, seterusnya. Okey, baiklah. Bila kita bercakap tentang program intervensi ni, sebenarnya tujuan kita adalah untuk bagi para pelajar, anak-anak murid kita ni satu pembelajaran yang berkesan dan bermakna, di mana sebenarnya kita buat program intervensi ni untuk bantu diorang menjadi lebih faham, lebih kuasai tajuk yang mereka suka untuk kuasai lah. Kalau kita ikutkan pengajaran secara tradisional ni mungkin tak berapa sesuai. Jadi program intervensi ni dijalankan. Itulah tujuannya, untuk mencapai satu pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Kemudian kami punya program intervensi ni dia adalah berbentuk GBL iaitu game based learning, di mana satu pembelajaran di mana kaedah penyiasatan belajar, di mana
program ni bila kita berpusatkan pelajar, maksudnya pelajar tu adalah karakter utama dalam pembelajaran ni. Okay. Seterusnya, bila kita gunakan kaedah gamifikasi dalam pembelajaran, dia sebenarnya mampu menarik perhatian pelajar. Itulah salah satu kelebihan kaedah gamifikasi dalam pengajaran. Seterusnya, okay, baiklah. Jadi, bila kami lakukan program intervensi ni, kami berpaksikan kepada model kajian tindakan oleh Kurt Lewin. Okay. Jadi, di mana kami ada 4 paksian utama, iaitu merancang, bertindak, memerhati, merefleks. Jadi, keempat-empat poin ni dia saling melengkapi. Dan dia kata kalau nak capai hasil dapatan pada akhir, benda-benda ni semua adalah maksudnya poin-poin merancang, bertindak, memerhati, merefleks ni adalah perkara-perkara penting yang berkait lah. Jadi pada akhirnya kita akan dapat hasil dia. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, untuk yang bahagian ke-6 yang terakhir ni, cara pelaksanaan program intervensi, di mana kita ada 3 peringkat, yang fasa awal, pembelajaran dan pengajaran. Di mana waktu ni kita akan kena pasti dulu pelajar ni apa masalah dia. Dah kena pasti masalah, kita kena fikir cara pula apa cara yang terbaik, kaedah yang terbaik untuk kita bantu anak-anak murid kita. Jadi kita memilih untuk buat program intervensi menggunakan kaedah gamifikasi. Jadi fasa pelaksanaan program intervensi, iaitu step yang kedua, kami berpaksikan kepada 4 paksi tadi, merancang, di mana merancang kami menggunakan kaedah gamifikasi, iaitu melalui aplikasi Wordwall. Kemudian bila kita dah merancang tu, kita merancang, kita kena buat tindakan ni dengan cara habis je sesi pengajaran tu, jadi kita akan pancarkan soalan-soalan Wordwall dekat depan kelas, dan kita akan gunakan sebaik mungkin soalan yang disediakan. Seterusnya, yang ketiga ialah pemerhatian, di mana pemerhatian ni dia antara step yang penting juga, sebab kita nak kenal pasti betul ke tak kita punya program intervensi ni sesuai ke tidak dengan anak murid kita. Macam mana kita anak murid kita punya tidak balas, okey ke tak, aktif ke tak, terlibat secara aktif atau tidak dalam pengajaran tu dan pelajaran tu, gitu. Okay. Seterusnya, untuk fasa yang terakhir, fasa penilaian, di mana kita boleh tengok bila program intervensi ni dilakukan, pelajar tu dia terlibat secara aktif lah, maksudnya bukan pasif. Jika ditanya soalan, bersemangat nak jawab macam tu. Jadi kaedah gamifikasi ni adalah antara program yang terbaik lah kot yang boleh bantu anak murid kita untuk faham satu topik. Okey, seterusnya. Okeylah, untuk program intervensi ini antara salah satu antara bentuk soalan, di mana Wordwall ni dia tak terhad kepada satu bentuk soalan sahaja. Dia ada pelbagai bentuk, dan antara bentuk dia adalah berbentuk quiz dan berbentuk padanan. Jadi untuk soalan ni, kita kalau tengok macam soalan berbentuk quiz tu, soalan dia jawapan ialah 28. Tapi kita tak akan pergi seterusnya kepada next question. Tidak. Kita akan tengok pada jawapan yang lain dan kita akan tanya pelajar, okey, 38 bahasa Arab apa? Kita akan gunakan sebaik mungkin. Sebab dengan cara ni, kita akan membiasakan pelajar-pelajar tengok soalan secara perkataan ataupun Baiklah, bersambung dengan yang ketujuh, iaitu jadual pelaksanaan kajian, iaitu cartagan. Kajian ini dilaksanakan pada 2 bulan, iaitu bulan Mei dan bulan Jun. Baiklah, yang pertama dan yang kedua, mengenal pasti masalah dan merancang tindakan adalah pada minggu pertama bulan Mei. Seterusnya, strategi pelaksanaan intervensi dan memulakan tindakan pelaksanaan intervensi minggu kedua pada bulan Mei. Seterusnya, membuat pemerhatian minggu ketiga bulan Mei. Seterusnya, yang keenam, mendapatkan bukti pencapaian minggu ketiga juga pada bulan Mei. Seterusnya, meneliti dan mentafsir dapatan data minggu keempat pada bulan Mei dan minggu pertama pada bulan Jun. Yang ke-8, membuat refleksi pada minggu pertama bulan Jun. Yang ke-9, menulis laporan kajian minggu kedua pada bulan Jun.
Dan yang ke-10, pembentangan kajian tindakan minggu ke-3 bulan Jun. Dan yang terakhir sekali adalah pemurnian laporan kajian minggu ke-4 pada bulan Jun. Okey, baiklah, seterusnya. Okay, untuk yang terakhir adalah anggaran perbelanjaan, yang mana yang pertama kos untuk memfotostat borang ujian penilaian, iaitu ada 2, pra-ujian dan juga pasca ujian, yang mana melibatkan 30 unit untuk setiap borang bersamaan RM5 setiap borang. Yang kedua, untuk kos pensil sebanyak 30 unit diperlukan dan duit yang diperlukan adalah sebanyak RM10. Dan yang ketiga, sagu hati yang akan diberikan kepada murid-murid yang menyertai ujian ini bersamaan 30 unit berjumlah RM60. Jadi, jumlah keseluruhan bagi anggaran perbelanjaan kajian tindakan ini adalah sebanyak RM80. Jadi, sekadar itu sahaja